Oke guys, so pusingan kedua untuk saingan Liga Super tahun 2023 ni akan bermula tidak lama lagi itu pada 8 hari bulan ni di mana Sabah akan menentang PDRM. So ini dalam pusingan pembukaan pertama untuk round kedua ni di mana Sabah akan bertandang ke Stadium PDRM bagi meneruskan lagi saingan Liga Super bagi tahun 2023 ni. So tu guys, Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Bagi anda yang baru, jangan lupa untuk subscribe di channel aku ni kerana aku, of course, kalau kamu lagi terutamanya pemain pasukan Sabah FC lah, aku banyak berkongsi mengenai perkembangan terkini dan apa yang telah Sabah FC lalui di sepanjang perjalanan Liga Super ni. So okay guys, sebelum tu macam biasa juga, aku ingin menjemput kamu untuk meletakkan prediction mengenai perlawanan ni. Di penghujung video lah, kamu tengok dulu data-data yang aku share ni dan pendapat yang aku berikan ni. Baru kita sama-sama meletakkan prediction kita di penghujung video ni di ruang komentar di bawah bersertakan dengan percentage pasukan yang bakal memenangi perlawanan ni dan berapa gol yang bakal dilakukan. Jom kita mulakan. Jadi ni dah guys, seperti biasa untuk head to head video ni kita akan melihat terlebih dahulu sejarah perlawanan yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan, iaitu bermula daripada tahun 2018 hingga perlawanan terakhir pada tahun 2023 sewaktu pusingan pertama saingan Liga Super. So kalau kita tengok sejarah pertemuan di antara kedua pasukan ni lebih banyak didominasi oleh Sabah FC di mana telah mencatat sebanyak 4 perlawanan seri sekali dan juga kalah sekali, di mana kekalahan kita telah berlaku pada tahun 2018 di Stadium PDRM sendiri di mana kita tewas pada perlawanan tersebut sebanyak 3 gol berbalas 2. So hasil daripada kumpulan gol dan juga bolos yang telah kita lalui sebanyak 6 perlawanan di antara kedua pasukan ni, kita telah berjaya menjadikan sebanyak 13 gol dan membolos sebanyak 5 gol. So dari segi history pertemuan kita dengan PDRM, kita nampak lebih gagah lah berbanding PDRM dengan mendominasi hampir ke semua perlawanan. Tapi ada benda yang aku mau share di penghujung video ni yang membuatkan apa yang telah PDRM lalui macam ada membuat efek sedikit lah bagaimana aku judge perlawanan di antara PDRM dan juga Sabah FC ni. Ini dah guys. So ini adalah benda yang aku cakap tadi. Kalau kamu tengok di situ 5 perlawanan terakhir untuk PDRM di mana ini adalah 5 perlawanan terakhir di mana kedua perlawanan terakhir mereka berjaya mendapat 2 kemenangan berturut-turut di mana of course setakat ni mana-mana pasukan menentang Kelantan pun kemenangan adalah wajib untuk pasukan tersebut di mana mereka telah membelasah Kelantan 4 FC yang 4-1. Tapi ini adalah perlawanan yang mengejutkan aku tu sewaktu menentang Selangor. Aku sendiri memerhatikan perlawanan ni. Memang roadblock jugalah, okay. PDRM buat roadblock juga sewaktu menentang Selangor ni. Walau macam mana pun mereka berjaya mengambil advantage tersebut dengan menundukkan Selangor sebanyak 1 gol berbalas kosong. Mereka berjaya mengekang setiap gerakan yang telah dilakukan oleh Selangor dalam perlawanan ni. Kalau kita tengok Sabah pula guys, kekalahan menentang Kedah bagi aku itu adalah kekalahan predictable dikenakan lagi dalam perlawanan away. Walau macam mana pun kita masih berada di kedudukan selesa setakat ni, masih berada di top 5. Kalau kita tengok pula dari segi gol dan juga bolos yang dilakukan, PDRM ni sekali lagi bukanlah merupakan satu pasukan yang mampu untuk menjaringkan jumlah gol yang cukup banyak. Setakat ni di mana setelah 13 perlawanan dilalui, mereka hanya berjaya menjadikan sebanyak 13 gol dan bolos 18. Manakala kita bezakan dengan pasukan kita pula, setakat 13 perlawanan kita telah berjaya menjaringkan sebanyak 30 gol dan juga bolos 19. Ini kamu tengok bahagian bolos ni. So ada potensi di sini yang PDRM boleh membolosi gawang pasukan Sabah. Lebih-lebih lagi kerana mereka beraksi di stadium mereka sendiri. Dikenakan lagi dengan 2 kemenangan berturut-turut di mana aku rasa selepas menumpaskan Selangor ni mereka mempunyai keyakinan, motivasi mereka memang meningkat lah. Aku rasa yakin memang motivasi mereka meningkat dan aku rasa mereka memang fokus untuk mendapatkan kemenangan ketiga menentang Sabah FC di stadium mereka sendiri. So ini adalah kedudukan terkini selepas 13 perlawanan dan 5 perlawanan yang telah terakhir yang telah mereka lalui, di mana sekali macam aku cakap Sabah masih berada di top 5 manakala PDRM berada boleh dikatakan mid table. So di antara pasukan-pasukan yang baru saja naik ke saingan Liga Super ni daripada Liga Perdana, PDRM adalah merupakan salah satu tim yang boleh dikatakan mampu untuk bersaing di pentas Liga Super. At least berada di mid table sudah cukup bagus untuk pasukan yang baru naik
Even mereka berjaya meninggalkan Penang juga guys. Sebanyak 2 mata. So menunjukkan sini PDRM sekarang macam seolah-olah berada di satu landasan yang cukup bagus. Mereka macam sudah boleh membiasakan diri dengan intensiti persaingan Liga Super. So aku yakin boleh aku katakanlah untuk beberapa peluang akan datang PDRM ni termasuk Sabah FC ni ada kejutan yang bakal dilakukan. Untuk Sabah FC pula ini adalah kemenangan yang cukup wajib sebenarnya kerana jika KL berjaya menumpaskan lawan mereka pada perlawanan ke-14 ni sudah pasti kita akan jatuh ke tangga ke-6. So kita akan terkeluar daripada top 5. So itulah kenapa pentingnya perlawanan PDRM ni. Di sini kita patut mengambil advantage untuk mendapatkan 3 mata yang seterusnya. So okay guys, di penghujung video sudah kita. So macam biasa aku menjemput kamu untuk meletakkan prediction kamu di komentar di bawah. So apa-apa yang aku mau share pada perlawanan ni aku sudah share di perbincangan di awal video tadi. So next benda yang aku risaukan di sini adalah sekali lagi of course mengenai formation yang bakal dilakukan oleh OKS dan juga corak permainan yang diimplementasikan daripada formation tersebut. Aku harap ada perubahan. Aku nak tahu status Sadil, aku nak tahu status Jilton, aku nak tahu status Darren Lock juga. Adakah mereka ni boleh beraksi untuk perlawanan ni? Sekiranya tidak, ini telah terbukti pada beberapa perlawanan sebelum ni lah, dengan ketiadaan beberapa individu yang aku sebut tadi itu memang telah mencacatkan sikap jentera serangan kita. Dan of course beberapa pemain perlu dimasukkan sudah, di mana contoh seperti S. Kumaran aku rasa sudah patut berada di kesebelasan starting 11 utama Sabah FC bagi perlawanan ni untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Jilton dan seterusnya. Kombinasi di bahagian midfield tu aku rasa ini adalah satu perlawanan away lagi, walaupun intensiti perlawanan ni aku jangka tidak akan tinggi, tapi at least letakkan satu bahagian midfield yang sudah biasa beraksi sama-sama. Okay, contoh seperti Pak Tisu dan juga Telmo begitu. So aku harap benda ni akan berlaku. Bukan aku tidak percaya Gary Steven Robert, tapi ini adalah perlawanan away dan kita perlu mendapatkan 3 mata daripada perlawanan ini. So, pemain yang sudah ada keserasian yang biasa perlu diletakkan selaku starting 11. So, itu pendapat aku lah. Jadi guys, ini adalah percentage yang aku berikan. 60% untuk Sabah FC akan memenangi perlawanan ini, manakala 40% untuk PDRM. Sekiranya PDRM kalah pada menentang Selangor tu, so aku akan letak 70%, 75% untuk Sabah FC. So, lagi rendah percentage untuk PDRM. Tapi oleh kerana PDRM berjaya menumpaskan Selangor dengan menggunakan taktik roadblock mereka tu, so aku yakin mereka akan menggunakan lagi taktik tu perlawanan Sabah FC. Dan sekiranya Sabah FC silap merencana formation atau penggerakan, sudah pasti akan dihukum sekali lagi oleh PDRM. So, keputusan perlawanan ni guys, aku rasa tidak banyak gol yang akan dilakukan, akan dilepaskan oleh PDRM, especially paling tinggi pun kita akan lihat perlawanan ni 3-1. Boleh jadi 2-1. Tapi aku punya prediction adalah perlawanan ini akan berakhir dengan Sabah berjaya mendudukan PDRM sebanyak 3 gol berbalas 1. So, okay guys. Sila letakkan pendapat kamu di ruang komentar di bawah tentang percentage dan jumlah gol yang bakal dilakukan. Dan apa-apalah benda yang kamu rasa patut untuk kamu komen di bawah untuk yang benda-benda yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.